Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kumpulan ber iaitu Syukur, Aziz, Zul Hakim dan Nur Azman ingin membentangkan iaitu tajuk etika dan peradaban, peranan mahasiswa UiTM dalam perkasa etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Jadi sebelum kita nak tahu peranan peradaban ni, kita kena tahu apakah itu etika dan peradaban. Next. Okay. Etika ni, sejarah etika lah. Dia masa Eropah ni, dia terjadi pada zaman Enlightenment lah. Cara pemikiran Eropah ni bertukar kepada pada zaman Enlightenment. Eropah masa tu baru sedar lah. Sedar apa perlunya ilmu pengetahuan. Okay. Definisi etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan manusia. Nilai-nilai ni adalah akhlak lah kan. Nilai baik, nilai-nilai murni, prinsip moral, perkara-perkara yang baik lah. Sama ada individu ataupun kelompok manusia. Okey, seterusnya teori etika lah. Teori etika ada daripada tiga orang, iaitu Socrates, Plato, Aristotle. Daripada Socrates, dia mengatakan etika ni berhubung dengan meyakinkan orang agar berakhlak mulia. Plato pula adalah hubungan etika dengan personaliti manusia. Yang seterusnya, yang terakhir adalah Aristotle, melihat kepada kebaikan moral. Etika ni ada tiga, etika klasik, etika moden, etika umum. Etika klasik terdiri pada utilitarisme, universalism, intuitionism. Manakala etika moden iaitu rationalism, free will, positivism, relativism. Manakala etika umum pula adalah deskriptif, normatif dan analisis. Seterusnya, saya serahkan kepada Aziz. Azim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim dan hari ini saya akan terangkan tentang peradaban. Jadi, apakah itu peradaban? So, secara amnya, peradaban ni ialah suatu konsep yang yang sangat kompleks dan maksud dia amat berbagai-bagai maksud lah. Jadi, tapi secara terperincinya, peradaban ni ialah merujuk kepada kemajuan dalam konteks kehidupan dan kebudayaan manusia seluruh dunia. Lepas tu, tapi akan tetapi kemajuan kehidupan manusia ni dia mengaitkan dengan pelbagai faktor lah. Contohnya dari segi politik, sosial, pembangunan, agama, budaya dan sebagainya lah. So dia macam tak berpaksikan kepada satu aspek. Dia melibatkan berbagai-bagai faktor. Jadi basically peradaban ni lah dia merujuk kepada betapa majunya kehidupan manusia daripada dulu sampailah sekarang. Jadi, penting tak penting kalau kita nak Azim mute.
Dah ke Azim? Dah. Dah. Syukur. Azman. Kau dulu, aku dulu. Kau dulu. Ikut slide. Okey, baiklah. Kesan etika dan peradaban. Etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk dan memperkukuhkan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Jadi, yang pertama, apabila etika dan peradaban dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat dan ia dapat membantu memupuk keharmonian dan saling pengertian antara etnik yang berbeza di Malaysia. Seterusnya, meningkatkan hubungan antara etnik. Etika dan peradaban yang dipupuk akan membawa kepada hubungan yang lebih baik antara etnik, yang pada gilirannya membawa kepada peluang yang lebih banyak untuk menggalakkan kerjasama antara etnik dalam pelbagai bidang. Seperti di UiTM kita ini, terdapat pelbagai bidang yang disediakan, dan apabila kita dapat bekerjasama antara satu sama lain, antara etnik di UiTM, kita dapat menjadikan banyak peluang yang boleh diberikan. Okey, seterusnya ialah meningkatkan kualiti hidup. Jadi, apabila etika dan peradaban diamalkan dalam kehidupan seharian, ia akan membawa kepada peningkatan kualiti hidup yang lebih baik. Ini termasuklah peningkatan kesihatan mental dan fizikal, kestabilan emosi dan kesejahteraan spiritual. Selain itu, apabila kita memupuk etika dan peradaban pada diri kita, ia juga akan membentuk generasi yang lebih baik pada masa kini. Pendidikan tentang etika dan peradaban memberikan kesedaran kepada generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai positif dan membentuk sikap yang baik dalam hidup mereka. Generasi ini akan membawa kesedaran tentang kepentingan harmoni dan kesepaduan etnik ke hadapan. Dan ini membawa kepada masa depan yang lebih baik untuk Universiti Institut Teknologi MARA. Dan yang terakhir ialah meningkatkan imej Universiti Institut Teknologi MARA di mata rakyat Malaysia. UiTM dapat diiktiraf sebagai contoh negara yang maju dan harmoni dalam pelbagai etnik, dan ini membantu meningkatkan imej UiTM di mata Malaysia. Itu adalah antara kesan-kesan apabila kita memupuk etika dan peradaban di antara etnik-etnik. Okay, seterusnya, syukur. Seterusnya adalah giliran saya. Saya akan menerangkan tentang peranan mahasiswa. Dia berkait rapat dengan kesan dan etika dan peradaban yang telah Azman jelaskan tadi. Yang pertama adalah menunjukkan sifat yang baik. Kenapa ini adalah satu dasar atau asas yang bagus untuk peranan mahasiswa? Kerana adalah ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, tidak kira agama, kaum dan apa-apa pun, walaupun kita ada berbeza dengan dia, kita tetap tolong dia. Contohnya dekat luar UiTM kita nampak orang kelaparan tepi jalan ke, kita tolonglah dia beli makanan ke apa-apa. Yang kedua adalah berfikiran terbuka. Kenapa kita harus berfikiran terbuka? Kerana setiap orang mempunyai pengalaman, pendapat, pandangan mereka sendiri. Oleh itu kita sebagai kaum, sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan bangsa, kita perlu memahami mereka dengan berfikiran terbuka. Sama ada dalam agama mereka ataupun bangsa atau kaum. Kita cuma mengetahui saja tapi jangan mengamalkannya saja. Dan cuba untuk menghormati ajaran mereka. Yang ketiga adalah menyedarkan masyarakat tentang perpaduan. Sebagai contoh, kita membuat camp ke ataupun kita membuat satu majlis untuk menyedarkan masyarakat sekitar tentang pentingnya perpaduan dalam negara Malaysia supaya Mei tu
tarikh Mei berapa lah yang hari tu? Yang pernah kita ketahui lah waktu dulu yang Mei, tragedi Mei tu, 13 Mei tu disebabkan tiada perpaduan dalam masyarakat negara kita, jadi berlakulah perpecahan. Jadi kita harap tak adalah perpecahan ni berlaku lagi pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Bye. Okey, terima kasih kepada Syukur, Azim dan Azman atas pembentangan. Jadi kesimpulannya adalah ilmu tentang etika dan peradaban ini sangat pentinglah kepada masyarakat, terutamanya mahasiswa UiTM lah kita fokuskan. Kerana apa? Kerana etika dan peradaban ni membantu ke arah pembinaan dan kejayaan mahasiswa itu sendiri. Macam mana? Sekarang ni kita tahulah kan, masyarakat di luar sana pandang pelajar UiTM ni agak serong. Jadi dengan mengamalkan etika dan peradaban ini, insya-Allah akan pandangan masyarakat yang luar tu adalah pandangan yang salah terhadap mahasiswa UiTM. Seterusnya macam yang Syukur cakap tadi, mengambil sejarah seperti 13 Mei itu sebagai pengajaran supaya generasi sekarang ni tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang ada sekarang. Seterusnya yang terakhirlah etika. Mahasiswa UiTM ni perlu mengamalkan etika-etika Islam. Jangan cakap ikut budaya barat gitu. Macam mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahmin fahuwa." Jadi Zul, Ulang-ulang Zul. sedikit tak Ulang. ulang tadi pasal dalil tadi, macam dengar dalil last. Zul, anda lag seketika. Jadi dalil. Hello, dengar tak? Okey, baru dengar. Tadi dalil tadi tak dengar. Okay, dari tadilah yang saya cakap pasal etika lah kan. Kita jangan ikut-ikut etika budaya barat. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Jika kita ikut orang-orang yang orang-orang yang kaum yang lain lah, mana nanti di akhir nanti kita akan dihidupkan bersama-sama dengan mereka golongan itu. Nauzubillah, insya-Allah itu saja. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya semua. Dah stop, Man?